Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabil Ummi wa ala alihi wa sallima taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita sambung semula pembacaan kitab ini. Kita masih lagi dalam bab yang ke-34, iaitu suatu bab yang datang untuk menyatakan tentang su'ul khatimah, iaitu kesudahan yang buruk, dan amal kesalehan itu dinilai pada bahagian akhir dia. Sambungan dia. Telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari jalur Salim dari Abdullah radhiyallahu anhu bahawa ia telah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali bersumpah dengan menggunakan kalimat demi Allah, wallahi ya muqallibal qulub, demi Allah Tuhan yang membolak-balikkan hati. Berkata Al-Imam Al-Qurtubi rahmatullah alaih, maksud daripada keterangan ini iaitu demikian cepatnya Allah Subhanahu wa taala itu berkuasa membalikkan dan mengubah berbagai perasaan hati secepat angin yang bertiup sangat kencang. Disebutkan di dalam Al-Quran pada surah Al-Anfal ayat yang ke-24, mafhumnya dan ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mendindingi, iaitu membuat dinding pembatas antara manusia dan hatinya. Berkata Al-Imam Mujahid rahmatullah alaih, maksudnya ialah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menghalangi di antara seseorang dan akalnya, sehingga ia tidak tahu lagi apa yang sedang dilakukannya. Sesungguhnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Qaf ayat yang ke-37, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati. Surah Qaf ayat yang ke-37. Berkata Al-Imam Al-Qurtubi rahmatullah alaih, yang dimaksudkan itu ialah hati. Menurut penafsiran Al-Imam At-Tabari, ayat tersebut merupakan khabar daripada Allah Subhanahu wa taala bahawa sebagai Tuhan yang menguasai hati semua hamba-Nya, Allah itu berkuasa membuat dinding pembatas antara mereka dan hati sanubarinya jika Allah kehendaki, sehingga sesiapa pun tidak akan sanggup memahami apa sahaja tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa lagi maha agung. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan juga dari jalur Ibnu Syaibah, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa dengan mengatakan, ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang selalu membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku untuk selalu taat kepadamu. Aku, Aisyah radhiyallahu anha, pernah bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapakah anda sering berdoa dengan menggunakan doa seperti itu? Apakah anda sedang merasa ketakutan? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, wahai Aisyah, tidak ada yang membuat aku merasa aman. Hati seluruh hamba itu berada di antara dua jari Allah Subhanahu wa taala yang maha berkuasa. Jika Allah mahu, Allah membalikkan hati seorang hamba-Nya. Allah hanya tinggal membalikkannya begitu saja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keterangan ini dia adalah sambungan daripada kisah
yang dibawa oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahmatullah alaih pada minggu yang sebelum ini, iaitu sebuah kasas, sebuah kisah tentang juru azan, kan? Muazzin, ya? Kita baca minggu yang sebelum ni, ya? Kisah muazzin yang jadi juru azan selama 30 tahun. 30 tahun. Dan juru azan itu adalah salah seorang di antara murid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Saya rasa saya beritahu kisah tu kan. Kisah 3 orang murid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini. Dia adalah murid yang ketiga yang Syekh Abdul Qadir Jalani rahmatullah alaih panggil dia. Sebab Syekh Abdul Qadir Jalani rahmatullah alaih tengok dia ni setiap kali datang mengaji, kerja dia cari salah Syekh Abdul Qadir Jalani. Dia datang mengaji, tapi dia tunggu Syekh Abdul Qadir Jalani buat salah. Kan ada orang macam tu. Tak payah zaman Syekh Abdul Qadir Jalani, zaman 2023 ni pun ramai. Dia ambil video macam ni. Dia rekod ustaz tu mengajar. Ustaz pun nama orang. Kadang-kadang adalah, bukan salah, kadang-kadang berbeza pandangan. Jadi dia tengok ceramah ustaz tu, punyalah 1 jam ustaz tu kuliah, punya banyak kebaikan yang ada. Kadang-kadang adalah salah silap ustaz tu. Yang salah tu dia apa? Yang salah tu dia highlight kan. Lepas tu dia buat lagi satu video, dia rot ustaz tu. Jadi nawaitu dia sebenarnya apa? Dia nak cari salah lah. Dia fault kan, dia fault finder. Kau jauh cari salah orang. Di zaman Syekh Abdul Qadir Jalani ni, inilah budak dia. Inilah orang ni. Dia duduk dalam kuliah Syekh Abdul Qadir Jalani. Syekh Abdul Qadir Jalani perhati dia lama. Sebab Syekh Abdul Qadir Jalani rahmatullah alaih memiliki kasyaf, iaitu dapat melihat hati sanubari anak murid dia. Itu kasyaf dia. Jadi Syekh Abdul Qadir Jalani rahmatullah alaih beritahu dengan budak ni, kau ni besok kesudahan kau ni buruk dan kau akan mati dalam kekafiran. Jadi dia tak boleh terima. Dia keluar daripada madrasah Syekh Abdul Qadir Jalani, dia wakafkan diri dia dalam masjid di Mesir. Dan dia duduk ibadat dalam masjid 30 tahun jadi juru azan. Akhir dia diuji dengan perempuan Nasrani kan, kisah minggu lepas kita baca, siapa yang duduk kuliah lah. Dia diuji dengan perempuan Nasrani ketika dia azan di menara masjid. Akhirnya mabuk. Diuji dengan al-kham, minum mabuk. Naik atas menara, naik atas bangunan rumah perempuan Nasrani. Tak pernah minum, tak pernah mabuk. Jatuh dan mati. Jadi keterangan yang saya baca tadi ini adalah sambungan daripada kasas, keterangan yang Imam Al-Qurtubi rahmatullah alaih memberi keterangan tentang ya muqallibal qulub. Iaitu kata Al-Imam Al-Bukhari rahmatullah alaih, Sayyidina Abdullah radhiyallahu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali bersumpah dengan menggunakan kalimat wallahi. Nabi kata, demi Allah, ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang bila-bila masa boleh bolak-balikkan hati. Hati kita ni tuan-tuan berada di antara 2 jari Allah Subhanahu wa taala. Tunggu Allah nak balik je. Tunggu Allah Ta'ala nak terbalikkan hati kita ni. Sama ada nak terbalikkan hati kita ni menjadi hati yang taat, atau nak terbalikkan hati kita menjadi hati maksiat. Jadi kata Abdullah radhiyallahu an, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali bersumpah dengan menggunakan kalimat wallahi, demi Allah, yang membolak-balikkan hati. Kemudian kata Imam At-Tabari rahmatullah alaih ketika memberi keterangan pada tafsir surah Qaf ayat yang ke-37, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati.
Kata Imam Al-Tabari rahmatullah alaih, ayat tersebut merupakan khabar daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi tahu peristiwa. Allah khabarkan kat kita bahawa Allah ini zat yang menguasai hati semua hamba dia. Hati ahli taat pun Allah takbir, hati ahli maksiat pun Allah takbir. Itu sebabnya tuan-tuan, kadang-kadang kita nak sampaikan agama ni kepada seseorang, kita berusaha nak sampaikan agama kat dia, kita berusaha nak bagi dia faham, tapi kita tak boleh bagi dia faham. Kita tak boleh bagi dia faham. Kita boleh sampaikan aja. Itu sebab Nabi kata ballighu anni walau ayat. Sampaikanlah daripada aku ni walaupun sebaris, sepotong ayat. Tapi nak bagi faham, kita tak boleh bagi faham. Yang bagi faham adalah Allah. Sebab dalam kita buat dakwah ni, dalam kita menyampaikan ad-dinun nasihah, agama ni nasihat. Dan nasihat kita pada orang ni, nak nasihat orang pada agama ni, jangan marah-marah. Jangan marah. Jangan marah-marah, jangan bongi-bongi. Kan? Nak nasihat orang pada dakwah ni, pada agama ni, kepada Allah. Kita nak dakwah manusia kepada Allah, kepada kitabullah wa sunnatar rasul. Dakwah orang Islam ni senang ya. Menyeru manusia kepada Allah dan Rasulnya, kepada kitab Allah, dan menerangkan kepada manusia tentang kehidupan selepas mati ini. Sebab kehidupan akhirat jauh lebih lama daripada kehidupan dunia. Jadi dalam nak menyampaikan agama ni, tak boleh bongi-bongi, tak boleh nak marah-marah. Sebab bila kita marah orang pun, penceramah pun kalau bongi-bongi terjerit-jerit, kan, dia ceramah orang kan, tapi bila kadang-kadang dia jasbah, dia panggil jasbah. Jadi kadang-kadang jadi penceramah ni pun dia kena ada gear, dia kena ada handbrake. Kan kita bawa kereta, ada gear, ada brake, ada handbrake. Jadi kadang-kadang dia kena main brake, kadang-kadang dia main handbrake. Sebab majma' dia orang awam. Hati sanubari itu nak bagi orang faham waktu tu. Kadang-kadang terlajak lah kan? Sebab dia rasa dia nak bagi orang faham. Jadi kalau kita bongi-bongi, marah-marah dengan orang lah lagi. Ad-dinu nasihah, agama itu nasihat. Nabi SAW sangat sabar dalam memberi nasihat agama ni. Nabi sangat sabar. Nabi tidak menjatuhkan maruah seseorang. Jadi dalam ad-dinu nasihat, dalam agama itu nasihat, dalam menyampaikan agama ni, kita kena ingat satu perkara. Hati sanubari dia dalam genggaman Allah Ta'ala. Itu sebabnya para duat, para da'i ni, kalau dia ikut sunnah Nabi SAW, dakwah dia ringkas ya. Cakap dia tu ringkas, tapi amalan malam dia tu kena lama. Amalan malam ni, doa kena lama. Sebab hati hamba tu berada di tangan Allah. Kalau Allah nak balikkan hati ahli maksiat dengan dakwah kita, Allah hanya perlu balikkan aja. Kita cakap sikit je, tak cakap banyak. Kita cakap sikit je, remuk hati dia, berubah dia. Daripada kita cakap banyak-banyak, dia tak berubah pun. Syekh Abdul Qadir Jalani rahmatullah alaih, ketika karamah dia dengan satu orang Yahudi, ketika Syekh Abdul Qadir Jalani rahmatullah alaih menghidupkan, ketika Syekh Abdul Qadir Jalani bangunkan 500 ahli kubur, itu karamah dia yang besar yang berlaku di zaman dia. Yahudi masuk Islam sebab karamah Syekh Abdul Qadir Jalani. Ketika peristiwa itu berlaku, anak murid Syekh Abdul Qadir Jalani ada di kuburan.
Ketika Syekh Abdul Qadir Jalani pergi ke kuburan, Syekh Abdul Qadir kata, bangun, kata Syekh Abdul Qadir. Ya ahlal kubur, bangun. Bangun, bangun, kata. Disebabkan Yahudi ni. Ada satu Yahudi. Yahudi datang jumpa Syekh Abdul Qadir Jalani rahmatullah alaih. Yahudi kata apa? Wahai Abdul Qadir, betulkah engkau ni satu orang sultanul aulia? Betulkah engkau ni satu orang aulia? Betulkah kau satu orang sultanul aulia, raja bagi seluruh aulia? Syekh Abdul Qadir Jalani diam. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jalani kata dengan Yahudi ni, wahai Yahudi, kalau betul macam mana? Dia kata, kalau betul, kau pasti tahu siapa bapaku dan siapa atuk aku. Dan kedua-dua mereka telah mati. Kau mesti tahu. Jadi Syekh Abdul Qadir Jalani kata, kau nak apa? Dia kata, wahai Abdul Qadir, Nabi Isa bin Maryam, Isa putera Maryam ni, dia boleh hidupkan orang yang dah mati. Apakah Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh menghidupkan orang yang telah mati? Syekh Abdul Qadir Jalani kata, tak payah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku je boleh hidupkan orang mati, kata Syekh Abdul Qadir. Muhammad tu tinggi. Tak payah hujah pasal Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku je boleh hidupkan orang yang mati. Dia kata, wahai Abdul Qadir, setiap percakapan itu ada bukti dia. Abdul Qadir kata, engkau nak apa lagi? Dia kata, macam ni lah Abdul Qadir. Nun di sana, kata dia, bapa dan datukku telah dikuburkan. Hidupkan mereka kembali. Abdul Qadir Jalani kata, ayo, jom. Dia ada kali jalan dengan Yahudi. Anak murid dia pun ikut. Sampai kat tepi kubur, Abdul Qadir kata, mana kubur dia? Dia pun teragak-agak. Teragak? Sebab apa? Lama tak pergi kubur. Orang yang dah lama tak pergi kubur bertahun-tahun ni, dia pun dah lupa. Dia boleh agak-agak tapi tak ingat. Dia kata, Syekh Abdul Qadir kata, mana? Sekali dia kata, ini. Dia tunjuk satu kubur. Syekh Abdul Qadir Jalani diam. Kemudian Syekh Abdul Qadir kata, ya Rabb, wahai Allah, bangkitkanlah orang yang dah mati. Syekh Abdul kata, bangun. Keluar penghuni kubur tu. Terperanjat Yahudi ni. Syekh Abdul Qadir kata, ini ke orang dia? Bukan. Bukan. Syekh Abdul Qadir kata, habis yang mana satu? Tak tahu. Akhirnya Syekh Abdul Qadir Jalani rahmatullah alaih kata, ya ahlal kubur, bangun, kata Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul kata, ya ahlal kubur, wahai penghuni kubur, 500 kubur. Syekh Abdul Qadir kata, ya ahlal kubur, bangun. Bangun ke semua ahlal kubur. Ini bukan cerita, nak buat cerita apa? Ini karamah. Syekh Abdul Qadir Jalani kata, bangun. Bangun 500 ahli kubur. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jalani kata, wahai ahli kubur, siapa punya cucu ni? Tiba-tiba nun daripada belakang tu. Tak tahulah macam mana dia jalan. Dia menghampiri, dia kata, ya Abdul Qadir. Daripada belakang tu. Aku, kata dia. Abdul Qadir kata, mai sini. Dia datang. Betul ni? Dia kata, betul. Maka dalam peristiwa itu, berpelukan dia. Berpelukan yang mati ini dengan datuk dia ni Yahudi. Datuk dia kata, wahai cucuku, ikutlah Abdul Qadir Jalani. Terperanjat dia. Kemudian Abdul Qadir ketika pulang, anak murid kata, ya Sayyidi, wallahi demi Allah,
Karamah apa ini? Demi Allah yang memegang nyawaku di tangan dia, tidak pernah kulihat karamah ini. Syekh Abdul Qadir Jalani kata, ini karamah kecil. Kecil. Hai, dia kata, karamah macam ni kau cakap ke? Kecil. Abdul Qadir kata, ini karamah kecil. Tetapi karamah yang besar itu akbar. Karamah yang besar itu adalah karamah apabila dengan sebab dirimu, dengan sebab lidahmu, apabila engkau bercakap sesuatu dengan seseorang, dia berubah, bertaubat kepada Allah dan menjadi saleh. Itu karamah yang besar. Dengan sebab kita cakap satu perkara dengan satu orang, pendek aja. Dengan sebab kita cakap tu, dia insaf, dia bertaubat dan dia beramal saleh. Kata Abdul Qadir, itu karamah yang akbar, besar. Tapi bagi saya, hidup orang mati pun besar juga. Saya pun tak boleh buat. Tak tahulah kalau dalam Masjid Rasa Jaya ni ada orang boleh buat. Saya tak boleh buat. Tak mampu buat. Kita tidak memiliki karamah Sultanul Aulia. Jadi bila kita baca manaqib Syekh Abdul Qadir Jalani rahmatullah alaih, baru kita faham kenapa orang di zaman dia sangat sangat mengkagumi dia. Sampai hari ini Maulid Syekh Abdul Qadir Jalani itu masih ada. Dari jalur tarekat Qadiriyah ni. Tapi itu berlaku karamah. Mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam tu lagi besar. Lagi azim. Jadi Syekh Abdul Qadir Jalani rahmatullah alaih kata, karamat yang besar itu apabila dengan sebab lidah kamu ini, dengan disebabkan kalam kamu, apabila kamu boleh bercakap sesuatu dengan seseorang, dia beri kesan pada hati dia. Allah balikkan hati dia. Itulah karamah yang besar. Sebab hari ini tuan-tuan, dalam kita menyampaikan agama ni, tuan-tuan datang kuliah, saya buka kitab, tapi hati tuan-tuan ni kat tangan Allah, bukan kat tangan saya. Saya baca kitab ni dengan harapan mudahan saya pun dapat manfaat, tuan-tuan pun dapat manfaat. Mudah-mudahan. Tapi kalau dengan sebab saya baca kitab ni tuan-tuan jadi orang soleh, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah ampunkan saya. Jadi kata para ulama tasawuf, penting untuk menghidupkan amalan malam ni. Penting untuk berdoa 1/3 bahagian akhir malam. Supaya apa? Apabila kita banyak berdoa di bahagian akhir malam ni, dia panggil apa? Lidah kita ni, dia ada nur. Salah satu antara amalan yang menyebabkan kalam kita menjadi nur ni, kata Syekh Ilyas Al-Kandalawi rahmatullah alaih, dia satu orang ulama India yang masyhur. Di India ni tuan-tuan, dia ada satu madrasah besar, nama dia Darul Ulum Deoband. Majoriti ulama-ulama India, dia macam Azhar di Mesir. Kalau di Mesir, orang Mesir bangga dengan Al-Azhar. Di India, ulama-ulama India dia berbangga dengan Darul Ulum Deoband. Tempat Allah yarham Tuanku Nek Aziz mengaji tu. Dan guru Tuanku Nek Aziz di Darul Ulum pada ketika tu adalah Maulana Husin Ahmad Madani, sezaman dengan Maulana Ashraf Ali Tanwi rahmatullah alaih. Jadi setiap tahun di Darul Ulum dia ada satu istimak, dia ada satu muktamar, satu perhimpunan semua ulama-ulama India. Dia ada setahun sekali, dia ada satu perhimpunan. Ketika berlaku perhimpunan itu di kalangan para ulama muktabarah di India,
Pada waktu itu ada Maulana Husin Ahmad Madani rahmatullah alaih, ada Maulana Ashraf Ali Tanwi rahmatullah alaih, ada Maulana Khalil Ahmad Saharanpuri rahmatullah alaih. Semua ulama-ulama yang muktabarah pada ketika itu. Maka bila berlaku istimewa itu, telah diberi satu ruang kepada Syekh Ilyas Al-Kandalawi rahmatullah alaih untuk menyampaikan tausiah dia. Syekh Ilyas rahmatullah alaih bagi tahu dalam tausiah dia 1940 lebih kalau saya tak silap, 46, 45. Maulana Ilyas rahmatullah alaih bagi tahu dalam tausiah dia, kata Maulana Ilyas rahmatullah alaih, Allah subhanahu wa ta'ala di fasa sakibaki hidup aku ni, Allah subhanahu wa ta'ala telah membuka di hadapanku seluruh amalan kerohanian, seluruh ulama-ulama muktabar di seluruh India ni, seluruh ulama-ulama tasawuf, seluruh ulama-ulama tariqat, seluruh ulama-ulama zakirin, seluruh para awliya di sezaman denganku ini, Allah subhanahu wa ta'ala telah memperlihatkan kepadaku semua cahaya-cahaya kerohanian mereka ni, termasuk karamah mereka. Allah tunjukkan di hadapanku seluruh amalan-amalan kerohanian mereka, semua orang, kata dia. Tetapi kata Syekh Ilyas rahmatullah alaih, setiap mereka itu memiliki nur, memiliki cahaya mereka tersendiri. Tetapi ada satu cahaya yang aku lihat yang mengatasi cahaya-cahaya kerohanian mereka ni, paling tinggi, iaitu cahaya nur yang keluar daripada lidah orang yang baca Quran dengan melihat mushaf pada waktu tahajud. Itu paling tinggi. Cahaya yang keluar daripada mulut orang yang baca Quran dengan melihat mushaf, dengan memegang mushaf pada waktu tahajud sebelum subuh. Amalkan baca Quran. Saya pesan kat tuan-tuan dengan saya pesan kat diri saya, kalau kita dapat bangun pagi sebelum subuh, ada sempat masa tu baca Quran. Buka Quran tu, pegang mushaf tu, jangan buka handphone. Saya pesan kat tuan-tuan ni, jangan baca Quran waktu tu pakai handphone. Saya tak kata haram, tapi Maulana Syekh Sa'ad Al-Kandalawi rahmatullah alaih kata, pegang mushafnya, pegang mushaf tu. Sebab nak pegang mushaf kena ada wudu tak? Kena ada wudu. Kena ada wudu. Pegang handphone boleh bawa dalam jamban handphone ni. Dalam jamban pun boleh baca WhatsApp. Syekh Ilyas rahmatullah alaih kata, amalan membaca Quran dengan melihat mushaf, dengan pegang mushaf tu pada waktu tahajud. Jadi cahaya yang keluar daripada orang yang baca Quran tu pada lidah mereka, dia memiliki nur yang sangat tinggi. Inilah orang bila dia cakap sikit je, kalau dia bagi nasihat pendek aja, tapi terkesan dalam hati kita. Dia cakap sikit je tuan-tuan, balik berubah kita, menangis hati sanubari kita. Kalau ahli maksiat, dia taubat dan berhenti daripada maksiat. Kalau orang yang tak saleh, Allah tukarkan hati dia jadi hati yang saleh. Ini saya pesan dekat tuan-tuan ni. Saya pesan kat tuan-tuan dan saya pesan kat diri saya. Bukan saya nak cakap tuan-tuan ya, saya pun pesan kat diri saya. Kita dapat kalau peluang bangun pagi 1 jam sebelum subuh, dalam kita semayang tahajud tu, dalam kita zikir, peruntukkan sikit waktu baca Quran.
Pakai mushaf. Pakai mushaf. Kita mesti ada mushaf kita. Bacalah tuan-tuan, satu muka pun tak apa. Bukan satu helai, satu apa? Satu muka pun jadi. Tapi kalau kita boleh baca istiqamah hari-hari, kalam kita ni bahaya. Jadi kalau kita bagi nasihat, dia akan bagi kesan. Jadi nak bagi tahu tentang kesan kepada hati itu, disebabkan amalan kesolehan seseorang ni, bila dia memberi nasihat, ad-dinun nasihah, agama itu nasihat, maka Allah balikkan. Dan kata Abdullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah dengan menggunakan kalimah demi Allah yang membolak-balikkan hati. Kemudian riwayat Imam Ahmad dan juga Ibnu Abi Syaibah, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam sering berdoa dengan mengatakan, ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku untuk selalu taat kepadamu. Ya Allah, istiqamkan hati aku ni. Benda yang paling susah tuan-tuan, kita nak istiqamkan hati kita ni. Kita nak tetapkan hati kita dalam melakukan kesalehan ni. Sebab semua orang, bukan tuan-tuannya, saya pun sama, nak istiqamkan hati ni dalam kita buat satu-satu amal kesalehan. Benda yang paling susah kita nak istiqam, kita nak konsisten tu. Satu amal yang sedikit kita buat, tapi kita buat hari-hari, itu lebih baik daripada kita buat satu amal tu banyak tapi seminggu je, lepas tu 3 bulan tak buat amal tu. Tapi kalau kita buat secara istiqamah, tapi hari-hari kita buat, maka Nabi SAW kata, wahai Allah Tuhan yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati aku ni, istiqamkan hati aku ni, selalu, supaya hati aku ini selalu taat kepadamu. Kata Aisyah radhiyallahu anha, aku pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapalah anda sering berdoa dengan menggunakan doa seperti itu? Mana Aisyah dengar banyak kali. Bukan Nabi baca doa tu dalam hati, Nabi jahar doa tu. Dan biasanya Aisyah ni sebab dia isteri Nabi, maknanya berkemungkinan doa yang Nabi baca ketika itu, Nabi baca di rumah, dalam kamar Aisyah. Berkemungkinan mungkin pada waktu malam, waktu tahajud, ketika Nabi bangun. Ketika Nabi bangun, waktu tahajud ni dia sunyi sepi. Kadang-kadang kita baca perlahan pun dah dengar. Kita bangun sembahyang tahajud, rumah kita tidur, kita baca perlahan pun dia dengar. Kadang-kadang dia buat-buat tidur, dia bukan tidur tu, dia dengar. Dia nak dengar apa kita doa. Kena pula katil tu sebelah. Lama abang doa. Abang doa minta apa? Doa rahsia. Doa lama sujud. Bukan awak tidur ke? Maknanya dia pun tak orang rumah kita pun kadang tak percaya. Kan? Kita nampak pelan-pelan, kita bangun waktu tahajud tu, tak nak bagi dia terjaga, kita ingat dia tidur betul. Tapi sebab malam tu sunyi, bila kita semayang, kita baca doa, kita tasbih sujud tu, dia pun dah dengar sebab sunyi. Jadi Aisyah radhiyallahu berkemungkinan ketika Nabi baca doa tu, ya muqallibal qulub, Nabi doa, ya wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati ini, tetap teguhkanlah hati aku ni supaya hati aku ini taat kepadamu. Maka Aisyah radhiyallahu kata, bila ketika Aisyah dengar, maka Aisyah berkata, ya Rasulullah, kenapalah anda sering berdoa dengan menggunakan doa seperti itu? Maknanya tiap-tiap malam bila Aisyah dengar, bila datang giliran malam tidur dengan Aisyah, Nabi dengan Aisyah ni seminggu, Aisyah dapat sepanjang tempoh giliran tu, dia dapat 2 malam. Aisyah dapat 2 malam. Isteri yang lain semua semalam. Kan? 8. Tapi kita tak mampulah 8. 2 pun dah terbalik lah.
Kan? Dua pun dah terbalik dah. Kadang-kadang kita nak cuba dua, bukan semua orang lepas ni tuan-tuan. Kalau kita tak kawam, jangan. Bukan senang kan? Nabi 8. Walaupun seluruh isteri Nabi itu jumlah dia 11, termasuk Khadijah dan Saudah. Tu tak campur lagi Maria Al-Qibtiyah, hamba. Dia Maria ni dia bukan isteri, dia hamba. Tapi Ummahatul Mukminin total 11. Dua meninggal sebelum Nabi wafat. Jadi Aisyah radhiyallahu anha dia dapat 2 malam. Jadi mana setiap kali Nabi bermalam dengan dia, kita Nabi bangun waktu malam, ketika Nabi solat di malam, Nabi baca doa ni. Itu sebab Aisyah boleh riwayatkan hadis tu. Kan? Sebab malam ni sunyi. Malam sunyi. Kadang-kadang orang bercakap kat luar pun kita dengar. Kita dengar. Saya teringatlah tuan-tuan kan, penutup dia tuan. Dulu saya pernah berjiran lah dengan satu orang. Arwah bapa saya. Masa tu saya belum nikah. Saya duduk dengan arwah ayah. Ada jiran rumah saya ni. Rumah dia selalu sakit. Rumah dia macam model. Orang Pening kata segak ah. Cantik. Macam model rumah. Tapi dia selalu sakit. Sampai satu waktu dia tak keluar rumah. Arwah ayah tanya, mana dia ni? Dia tak keluar rumah. Nampak suami je keluar masuk. Dia tak keluar-keluar. Sekali suami dia nak bawa keluar, berselubung dia. Masuklah bawa dalam kereta. Rupa-rupanya dia sakit. Sakit macam kena gangguan. Tak tahu apa sakit. Tapi nak jadi cerita, satu hari arwah bapa saya bangun 3:30 pagi nak semayang tahajud. Ini arwah bapa saya cerita kat saya. Dia renovate rumah. Dia renovate rumah itu. Belakang dapur tu dia tarik sikit. Dia naikkan dinding dia tak setinggi kepala lah. Lepas tu ada, boleh kalau naik kursi tu boleh. Dia pasang satu lampu mentol kuning kecil. Arwah bapa kata, satu hari waktu tahajud 3:30 nak bangun. Pergi dapur. Ayah tak nak buka lampu. Malas lah. Pakai lampu luar tu sikit. Nak kacau Milo. Ayah nak kacau Milo tu, ayah dengar suara kat tepi tu. Ada suara orang memanggil. Ayah pergi kat tingkap tu. Ayah letak telinga, ayah dengar dia panggil, Ibu. Bu. Oh, Bu. Kat dapur belakang. Pagi tu arwah ayah saya panggil saya. Arwah ayah kata, dia ni simpan barang. Sekarang barang tu dah makan tuan Tuan-tuan faham kan? Barang dah makan tuan. Maknanya bila simpan benda-benda macam ni, dia makan darah. Dia makan darah. Dia nak darah. Kalau dia tak dapat darah tuan ni lah. Saya kata, ayah, betul ke ya? Iyo. Ayah dalam musyak dah. Dia kata. Tapi ayah tak nak tuduh. Sebab 2 hari lepas ayah naik kereta. Ayah singgah kat rumah satu. Ayah nampak kereta kat rumah ustaz tu. Ya, adalah ustaz saya tak sebutlah kan. Nanti saya sembunyikan peribadi orang ni. Ayah jumpa ustaz tu, ayah nampak kereta Dia keluar daripada rumah ustaz tu. Ayah pergi rumah ustaz.
Ayah kata, pasal apa dia ni masuk ni? Tak ada bang. Dia ni sakit. Sebab dia ni suka main bomo. Dia suka main bomo. Suka ambil pelaris ni, suka ambil nak cantikkan muka, nak itu, nak ini. Benda-benda macam ni lah tuan-tuan. Zaman sekarang ni 2023 ramai gila main barang ni. Saya cakap tuan-tuan ni bukan saya. Sekarang ni 2023 ramai orang main barang ni. Cari barang ni balik. Dia simpan barang ni. Kadang-kadang barang tu tinggi ni ya tuan-tuan. Dia berlari dalam laci. Allah Ta'ala nak saya beritahu tuan-tuan. Sekarang dia bela benda tu, dia simpan kat dapur tu. Dah lama-lama dah tak boleh bagi makan. Akhirnya sakit je. Bersuara dia waktu tahajud tu, pukul 3:30 pagi. Ayah kata, ayah dengar. Sebab apa dengar? Sebab suasana sunyi. Benda-benda macam ni tuan-tuan, dia hidup ni waktu tahajud, dia punya life dia tu, dia punya siang hari dia tu waktu malam berbunyi dia. Tu sebab berhati-hati. Bila kita main barang-barang macam ni, sudah dia makan, dia akan makan tuan balik. Kan? Dia akan makan diri kita balik. Dan bila sakit, dia susah nak ubat. Fi sihrun mubin, benda-benda sihir ni, benda-benda halus. Simpan jin, simpan jenglot ni. Kan? Dulu ada orang, ustaz nak tak? Dia kata, ambil lah ustaz. Ustaz kalau simpan ni, senang naik pangkat. Kang nak jadi ketua pengarah ke, nak jadi DG ke, tuan peganglah ni. Simpan dalam laci ustaz. Ada ke tak ada? Ada. Simpan dalam laci tu. Buka laci tu berlari je. Pasal ni je. Tapi berhati-hati. Zaman 2023 ni ramai ni. Dia cari balik benda-benda ni. Nak hidup, nak senang, nak naik pangkat, nak tundukkan hati orang. Itu sebab Nabi SAW beri kita ayat-ayat manzil. Amal dia ayat manzil tu tuan-tuan. Paling tidak pun setiap kali lepas fardu, ayatul kursi jangan tinggal. Dengan 4 gol. Ayatul kursi 4 gol. Sebelum tidur ayatul kursi 4 gol. Kalau ada kemampuan, bacalah sekurang-kurangnya 1 hari sekali ayat-ayat manzil tu. Itu pendinding kita tuan-tuan. Kalau datang benda-benda ni kat kita, dia tak boleh makan kita. Tapi kalau kita tak ada benda-benda ni, kita boleh ditundukkan. Banyak musibah berlaku ni. Jadi mudah-mudahan Allah SWT selamatkan kita lah daripada perkara-perkara macam ni. Jadi insyaAllah lah tuan-tuan, saya berhenti takat ni dulu. Saya sambung pada minggu yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim taslima. Rabbana ighfir lana wa liwalidayn wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbi irhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.